Segmen Museumku Warisanku, dan kita akan mengongsikan sekarang mengenai gedung warisan negara apa sebenarnya. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, narasumber kita. Beliau merupakan pegawai perhubungan awam Jabatan Museum. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan hari ini? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi Puan, yang kita bicarakan mengenai dengan gedung warisan Ya. negara ya dalam segmen Museumku Warisanku. Jadi sebagai mukadimah ni Puan yang mungkin boleh berkongsi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan gedung warisan negara. Okey, Alhamdulillah, terima kasih terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih pada penyediaan masa pada segmen Museum Warisanku pada kali ini. Sebenarnya kalau kita ni bercakap gedung, automatik kita ni terfikirkan kedai kan sebenarnya. Terusnya gedung perniagaan. Tapi sebenarnya gedung ini merupakan satu bangunan. Kira bangunan ataupun tempat kira bangunan lah tempat. Sekali warisan negara, kalau macam kedai, gedung perniagaan. Apalagi yang kena buat gedungannya, kira kalau kita ni gedung ni warehouse. Warehouse, ya betul. Tapi kalau gedung warisan negara, terus tadi terimagine, yang benar jualnya. Mesti ada satu bangunan untuk kita ni menyimpan warisan negara kita ni yang ada, yang mungkin tanpa disedari sebenarnya banyak yang kita ni indah kita ni ketahui. Contohnya saja warisan dari segi adat. Okay? Kita ni pun indah tahu dulu zaman-zaman kita ni muda lah, Fakhrul Razi Semaintan. Kita ni indah tahu macam mana orang dulu memasaknya. Kita ni masa ni pakai tambak karan. Ya. Kemudian kita ni indah terklik bagaimana orang dulu tu dari segi sejarah. Ada perkembangan terkini kiranya perubahan yang ada dari segi pentadbiran negara. Kemudian bagaimana mencapai kan merdeka hari kebangsaan baru disambut Februari lalu. Ya, so itulah yang dimaksudkan dengan gedung warisan negara, iaitu satu bangunan yang mengumpulkan apa-apa yang berkaitan dengan warisan dan apa yang sesuai, iaitu dipanggil dengan museum. Jadi macam idea untuk ketani, idea untuk membuat satu gedung ni sebenarnya adalah satu idea bukannya baru kan, tetapi agaknya sudah idea-idea yang lama. Kalau dulu mungkin saja gedung-gedung warisan ni banyak alat-alat seperti, terutama sekali lagi alat-alat yang berkaitan tentang sejarah ni biasanya ada di rumah-rumah dan sebagainya. Indah ada terfikirkan dikumpulkan dalam satu gedung. Kalau mengikut perkembangan dunia agaknya, kalau mengikut skala dunia lah, gedung warisan negara ataupun museum yang pertama ditubuhkan di dunia ni sejak bila agaknya? Yang mengikut dalam ada membuat satu research online sahaja. Sampai ni orang abad ke-17 pun memang sudah ada. Abad ke-17 tu konsep museum ni. Ya, sebenarnya museum ni belum lagi ada perkataan museum. Kan kita ni para intelek suka belayar-layar. Sudah dorang belayar ataupun kiranya macam adventure lah keluar. Okay, diorang lihat ada barang ganjilnya, diorang bawa. Barang ganjil ni dia semestinya dulu Fakhrul Razi Semaintan, dia semestinya bahan budaya sahaja, tapi penemuan-penemuan arkeologi. Kan? Contohnya satu banyak museum-museum yang ada di luar negara, ada banyak barang-barang antik atau barang-barang penemuan arkeologi yang sudah berusia lebih daripada 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Kemudian sebenarnya dulu kena panggil Cabinet of Curiosities ataupun Wonder Rooms. Merujuk kepada yang si Fakhrul Razi mention tadi itu, yang macam dulu di rumah-rumah ada orang menyimpan dia punya khas showcase kan. Mula-mula macam itu. Sekali mungkin para intelek ni berkumpul, bergabung, bisa jadikannya sebagai sebuah museum. Dia kan kita ni ganya
yang kananunya melihat menikmati Menikmati. kecantikan, keindahan, ya. Hmm. Dengan kitanya sajanya. So artinya terbangunlah museum-museum yang ada, sebab itu ada bangunan museum sendiri. Kemudian kalau kita lihat kalau di luar negara, bangunan museum sendiri pun memang sudah berusia lanjut Ya. Ada yang dari beratus tahun seni sudah. binanya. Seni binanya betul. Betul. Ada yang macam di Jepun hari itu ada yang waktu ceramah dari Jepun mengkongsikan ada yang lebih daripada 1,000 tahun sudah. Wow, 1,000 tahun ya. Artinya 1000 lebih tahun. nampak kan kita itu yang membuatkan kita ni macam kita namanya gedung warisan negara. Sebab kita ni dapat melihat dalam museum ni pameran-pameran yang ada, contohnya macam daripada dari segi bahan seni. Kalau dulu-dulu kalau terfikir kita ni artwork yang paling famous lukis oleh siapa? Orang memang famous dengan apa? Picasso-nya diorang. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Kemudian dari segi pegangan tangan akan nampak hasil dari apa? Sculpture tu, skulptur. Kemudian lain lagi peminat-peminat benda-benda macam perkataannya numismatik. Orang yang suka mengumpul usin. Tetapi Puan kan kadang-kadang pun ada museum-museum kalau dulu curiosity, gedung curiosity maksudnya. Tetapi sekarang ni museum sudah ada pelbagai. Kadang-kadang museum yang memfokuskan mengenai artifak, tetapi ada juga museum yang memfokuskan mengenai alam sekitar, mengenai macam-macam dia museum ni sekarang ni lah. Apa komen daripada Puan sendiri dan berbalik kata ni kepada perbincangan kata ni, kalau di Brunei ni apa jenis museumnya yang ada? Slide yang seterusnya tu kan, kalau di Brunei Darussalam, alhamdulillah Jabatan Museum-Museum sahaja dulu tu masa ni yang dibukakan untuk orang ramai ada 4 buah museum. So yang ada masa ni Museum Melayu, Museum Alat Kebesaran Diraja, Museum Maritim Brunei Darussalam dan Museum Darah Blaid. Kemudian kami ada 1 galeri sukan dan 1 taman arkeologi dan taman warisan Tasik Merimbun. Tapi sebenarnya Fahrul Razi dan Intan dan juga para yang menyaksikan sampai pagi-pagi ini, kita pun mungkin baru tahu ada Museum Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Kemudian ada Galeri Matawang. Kemudian kita ni pun ada galeri penjara. Polis pun ada mengumpulkan diorang punya bahan kiranya uniform, pakaian seragam, alat-alat pemain muzik dia diorang punya galeri yang diorang kumpulkan. Perhutanan pun ada untuk menilaikan jenis-jenis kayu yang ada di negara Brunei Darussalam, lain lagi herbarium. So artinya museum itu di Brunei pun bukannya terhad kepada museum awam saja yang disediakan oleh pihak kerajaan, tapi ada juga yang diusahakan oleh persendirian juga sebenarnya. Betul tu Puan, saya setuju juga kerana ada orang-orang kita ni yang minat mengumpul-ngumpul barang antik. Jadi ada disediakan dalam satu bilik itu ruangannya untuk mengumpul barang-barang antik ataupun mungkin ada peninggalan yang dapat dijadikannya untuk kita ni jadikan sebagai warisan. Jadi kalau tadi pun kita mendengarkannya di mana ada 4 buah museum yang terdapat di negara Brunei Darussalam di bawah museum kita ni. Jadi adakah museum-museum di negara Brunei Darussalam ni mendapat sambutan daripada orang ramai khususnya penduduk setempat ni Puan? Macam mana? Ingin berundur balik jua sekejap Intan akan mengongsikan jua sebenarnya mengikut ada lebih daripada 55,000 museum di seluruh dunia. Tapi mungkin ada lagi yang ikut different sizes juga, lain size-nya, ada yang besar, kecil, ada yang bersifat kebangsaan, National Gallery ataupun National Museum, ada yang individu. Contoh saja macam negara jiran kita ni di Singapura ada lebih 50 museum awam dan swasta. Kemudian di Malaysia ada 132 museum. Di United Kingdom ada 2,000 lebih museum. Tapi diorang ni yang kena bagi akreditasi ada 1,800. So, artinya
kan museum, perkataan museum itu tidak semestinya kita terlihat. Mungkin Intan ada menyimpan ada yang minat-minat Intan lah, boleh mau ke galeri di rumah di Intan ke Wah. kenapa. So artinya kita ni punya usaha. So kita ni museum ni sebenarnya untuk mengongsikan ilmu sebenarnya bersama dan orang juga ramai, bukannya berkongsi untuk petani sendiri sahaja, tetapi Ya, untuk kegunaan orang ramai. bukan. Jadi berbalik kepada museum Ya. ini, maaf kalau saya terlepas pandang atau kita orang indah terdengar tadi, tetapi apa perbezaan museum dengan arkib? Perbezaannya kalau dapat dikongsikan. Ya, soalan mahal ni, soalan mahal. Tapi sebenarnya dua-dua melibatkan repository, dua-dua melibatkan penyimpanan. Okay? Tapi museum yang secara yang yang kita ni selalu lazim melihat kalau arkib, diorang fokus pada public records ataupun rekod-rekod kerajaan awam. Diorang fokus kepada manuskrip peta-peta lama yang sudah ada berusia 25 tahun tu. Itu syaratnya. Kalau 25 tahun ke atas artinya boleh dikatakan arkib. Bahan arkib. Ya. Kalau tapi dokumen, banyaknya diorang tu dokumen. Jadi kalau orang yang sekiranya kalau orang yang indah sedar kali ya, mungkin saja arkib ni kalau di pandangan dari sudut mata kasar ialah mereka ni sebagai library ataupun perpustakaan. Salah ke indah tu, Puan? Lurus ke indah tu? Boleh tapi library orang boleh membaca buku apa saja umum yang ada di sana kan. Betul. Perpustakaan ia punya kandungan ataupun bahan yang dijual, produk yang dikongsikan ialah supaya orang membaca atau membaca dari segi pelbagai macam arkib. Kalau di luar negara diorang pun sama julah sebenarnya standard arkib lah, ada standardnya sebenarnya piawaiannya. Diorang menyimpan manuskrip lama, peta-peta lama, even boleh terdiri daripada audio pita video. Tapi dia mesti berusia kiranya 25 tahun ke atas baru dapat dirujuk dan disimpan dengan arkib negara. Agaknya saya kurang arif dengan secara detail lagi lah, tapi sebenarnya ada beza antara museum dan arkib negara. Mungkin IC lama Fahro pun mungkin sana tu. Mungkin saja ya kalau arkib ni ia lebih lagi eksklusif kali mungkin ya. Maksud penjagaannya lebih lagi teliti mungkin sahaja ya, kerana kalau manuskrip ini kalau saya mengetahui perlu kita ni mengekalkan keasliannya. Kalau kita ni memegang pun mesti kita ni berlapis bersarung tangan. Bukan indah sewenang-wenangnya, indah sesenang-senangnya kita ni kan mendapatkan bahan-bahan daripada arkib ni ya. Jadi betul sebab bahannya sensitif juga kan. Betul. Takut kena serang anai, serangga. Ya betul. Dan Puan kalau tadi kita ni bercakapnya mengenai dengan museum ini. Jadi kalau di Brunei Darussalam setakat ini dengan sambutan orang ramai macam mana, khususnya penduduk negara kita? Sebenarnya alhamdulillah sebelum kita ni penularan wabak yang bermula dari awal 2020 lah kita ni negara Brunei Darussalam. Sebenarnya museum kita ni memang mendapat sambutan, contoh khususnya sebab kan setiap museum yang ada, contohnya Museum Teknologi Melayu, Museum Alat Kebasaran Diraja, Museum Maritim, diorang ada spesifik ataupun tema yang berlainan. So artinya kalau siapa yang berminat mengenai dengan teknologi Melayu boleh berkunjung ke Museum Teknologi Melayu di kawasan Kota Batu. Kemudian siapa yang mau tahu mengenai dengan adat istiadat diraja kita ni dan juga mengenai dengan sejarah perpuspaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia semasa menaiki takhta menjadi Sultan Brunei ke-29 tahun boleh melawat ke Museum Alat Kebesaran Diraja. Secara purata, museum-museum kita ni memang mendapat sambutan daripada penduduk setempat, khususnya lawatan sekolah dulu. Selain daripada lawatan sekolah,
rombongan daripada persatuan-persatuan, institusi, grup muslimah dan juga rombongan daripada luar negara sebenarnya. Alhamdulillah daripada sokongan daripada kementerian lain, kan kalau orang ada mengadakan mesyuarat apa di Brunei, itu menjadikan sebagai satu platform untuk mengongsikan mengenai dengan budaya sejarah warisan negara Brunei Darussalam secara dalam satu bangunan, satu tempat. So rata-rata masa ni memandangkan warga asing pun belum dapat masuk ke Brunei. So kami punya pengunjung orang Brunei lah banyaknya. Kebanyakan. Alhamdulillah. Tu artinya salah satu hikmah daripada kejadian ni ya. Dan kita percaya saja sekarang macam mana untuk cara berinteraksi bersama dengan museum ni. Mungkin saja dapat dikongsikan IG ataupun macam mana untuk menghubungi pihak puan atau sebagainya, silakan. Okay, Alhamdulillah. Turut dikongsikan kami menggunakan beberapa platform dalam talian. Selain daripada laman sesawang www.museums.gov.bn, kami juga ada Instagram, ada Facebook, kemudian kami ada membuka Telegram. Lepas itu dari sana kami kaitkanlah kepada satu platform laman sesawang. Tapi kadang-kadangnya apa ada maklumat yang ada di laman sesawang ada di IG dan Facebook, tapi ada apa yang ada di IG dan Facebook ada yang di Telegram ataupun di laman sesawang. Selain daripada itu, bis kita orang awam lah boleh meng-email kami di info@museum.gov.bn ataupun menghubungi kami talian yang tertera dengan hotline kami ada. Tapi insya-Allah biasanya pandai ramai hari tu kami. InsyaAllah ya. Jadi Facebook, Instagram itu di Jabatan Museum Brunei ya. Alhamdulillah ya, memang cukup menarik. Sebenarnya kita ni mengetahui ya mengenai dengan museum yang terdapat di negara Brunei Darussalam ya. Jadi kalau di Brunei sendiri ada 4 ya, iaitu antaranya Museum Alat-alat Kebahasaan Diraja Maritim dan juga ada lagi sebenarnya ya. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Museum-Museum, dan insya-Allah ni Puan ya, kita akan bersama lagi di lain keluaran. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.